من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت حيث لا جلاكك ويكون سجاهل، وذكرني ما نسيت dan wilaku min qaryat la qulutu. Rabbi shrah li sadri wa pangkalah hadaku, wa yassir li amri dan mudahkanlah kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani dan wabaklah mana simpul lidahku, yafqahu qawli, supaya faham kataku. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 213 ya. وربما كان واجبا كما إذا كان في الصدق سفك دم امرئ قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، وكما إذا كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه أو تعاشر الزوجين إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه يقتصر على حد ضرورة أو يقتصر على حد الضرورة لئلا يتجاوز إلى ما يستغنى عنه. وفي معنى ذلك وردت أحاديث كثيرة. قال ثوبان: الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلما أو دفع عنه ضررا. Kita masih lagi menyambung pelajaran minggu lepas mengenai dengan sekali-sekala bohong ini boleh. Kalau kita tak tahu semua cakap bohong atau perantai panggil cakap pelawak ni tak boleh. Tetapi tu yang kita ni sebut dia hukum boleh tak boleh ni bukan tu ikut sedap mulut kita dah. Hukum boleh atau tidak boleh dari segi pengajian usul fiqhnya dia ada sebab. Kadang-kadang sebab tu Allah Ta'ala sendiri sebut sebabnya, dan kadang-kadang itu diserah kepada kebijaksanaan alim ulama yang kita ni panggil qiyas dan sebagainya. Jadi pelawak atau dusta atau bohong ni yang jadi tidak boleh ni silah dianya kerana bila kita bohong arti kita menyusah ke orang. Tiap-tiap perkara yang menyusah ke orang, agama Islam kata tak boleh. Bakali ada ingat hukum lain, hukum yang menyebutkan, yang menunjukkan cermaknya Islam ni, iaitu satu orang tukang cukur atau tukang gunting. Orang pekoh larang tukang gunting, bila dia nak gunting malam tu dia makan buah apa ni, basal ni kita panggil apa, bawang. Satu orang yang makan bawang hidup, basal bawang putih. Dia bila kita makan bawang dia bang, tentu dah kerjaan demonya gunting orang, cukur rambut orang. Tiba-tiba malam tu dia memakan buah petal lah, kalau sini ingat dia kan. Maka esokkan itu tidak dibenar sekali-kali apa nama ni kita pergi gunting. Kerana apa? Kerana bila gunting faham nyawa kita duk song-song pap kecik bela-bela pula bang petal pengap-pengap ni, manalah orang boleh terima. Jadi dengan sebab tu bila kita ni tukar gunting, kita tidak dibenar makan benda bang busuk waktu malam tu supaya pelanggan kita ni boleh duduk dengan selesa malam. Begitu juga seorang khabaz maknanya seorang apa tukang kami roti, tukang buat roti lah. Dia tukang buat roti, dia diajar supaya tutup mulut, tutup hidung, sebagaimana seorang doktor lah ni belah orang apa semua sekali, bimbang takut dia bersin. Maka kalau dia tak ada apa dia, tak ada tekuk hidung tak, maka razal ataupun orang panggil sembuh kena atas apa semua sekali, kena masuk dalam roti orang, menyebabkan orang cecek, orang tidak nak beli, pesen dah rotinya, orang beli kedah nak beli, masuk air liur apa semua sekali. Ulihan mereka tiap-tiap khabaz dia apa untuk fiqh sebut mesti getai mulut dia. Begitu juga lagi berapa dia. Ada 2-3 misal yang disebut oleh fiqh kita bahawa tidak boleh sekali-kali kita orang Islam menyakiti orang lain hingga sampai kepada benda-benda yang sebut tadi. Begitu jugalah
masalah bohong dusta ni yang jadi haram dalam agama kita ni berpunca daripada pembohongan itu menyusahkan orang. Dengan arti kalau kita bohong tu tidak menyusahkan orang, bahawa memberi guna pula kepada orang, ketika tu beralihlah hukum daripada tak boleh menjadi boleh. Dan boleh tu pula terletak pula, boleh tu kadang-kadang sunat dan kadang-kadang wajib, terletak di atas keadaan-keadaan tertentu. Baik, kemudian kata dia, malam ni sambung lagi. Warubbama kana wajiban. Kata dia malam tunya pembohongan ni yang bila dia tu mudarat pada orang, maka hukumnya dilarang. Tapi kalau pembohongan dan pendustaan kita tu boleh menyelesaikan masalah orang, maka kada warubbama kana wajiban. Sekali-sekala bohong ni wajib nak bohong. Idza kana fi sidqi safku dami mri'in. Sekiranya kalau kita cakap benar, boleh luka orang, boleh tumpah darah orang. Supaya sebut malam tu nya, orang duk beramak gogang bawa kelawan bawa bedil apa semua sekali, orang hak kena hamak beru mari masuk rumah kita. Duduk tak lama kawan tu mari. Mana orang tadi. Kalau kita kata duk ada apa kawan. Jadi nak kecek, nak cakap pelawak, nak royak kata gelai, takut berdosa. Royak apa kita betul dah panggil. Betul juga bunuh dia maknanya. Itu orang panggil cakap benar tak tepat orang panggil. Jadi ketika tu wajib atas kita berbohong, kerana dengan sebab bohong itulah maka nyawa orang terselamat. Dan apa saja pun benda yang boleh menyelamatkan orang, maka ketika tu wajib dah berdosa. Kalau selamat kita lah ke mana? Nak menyelamat kita. Nak menyelamat kita, pelawak suk-suk dah kita pun. Tak gitu kan? Tak ada. Dia kita ni jadi selamat ni kerana kita tawarkan nak ke orang, selamatlah. Bila kita tak kena nak orang, tak curi harta orang, tak kata uduh ke orang, manalah orang mari buat kena kita. Jadi kalau kita buat kena ke orang, apabila orang mari buat katak kayu, dia mau ambil dot one. Jadi atas dasar kalau aku kata kata aku, tak boleh gitu kan. Orang tu mari nak katak kita ni kerana kita buat kena ke dia dulu. Jangan buat kena ke orang, maka tak perlu kita bercakap bohong dengan orang. Kata dia fal-kidhbu fihi wajib. Ketika itu berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang wajib. Katalah orang tu lari, kau orang tu tak ada mari, kau orang tu ikut dia kata gila. Wa kama idza kana la yatimmu maqsudul harbi aw islahu dhatil baini aw istimalatu qalbil majni alayhi aw ta'ashuri zawjaini illa bikidhbin fal-kidhbu mubah. Begitu juga kata dia, sekiranya tidak sempurna maksud perang. Bila berlaku perang di antara Islam dengan orang kafir, atau islahu dhatil baini, atau berlaku perbalahan yang memerlukan kita mendamaikan di antara orang, atau istimalatu qalbil majni alaih, ataupun untuk ambil hati orang yang dibuat jenayah, atau ta'ashuri zawjaini, ataupun untuk nak menyelamatkan laki bini. Tak boleh nak buat kecuali illa bikidbin, kecuali kena pelawak. Fal kidbu mubahun. Ketika tu boleh lah pelawak. Ketika tu boleh pelawak. Kalau orang saklami bala nak lagu mana nak suruh baik demo ni, fikir-fikir mai kena pelawak lah. Royak kata lelaki Allah bini mu kata dia puji mu apa semua sekali gitu kan. Gi jumpa bini pula Allah tok lelaki mu puji mu gini-gini. Jadi ada kalau pandai kita polek sikit cakapan kita, boleh jadi tok lelaki pun tak jadi marah kerana bini duk puji dia. Maksud tu bini pun tak jadi marah kalau kita kira royak tok lelaki duk puji dah gitu kan. Tu pandailah. Ataupun untuk nak nak ambil hati orang yang diginanya. Satu orang kena katok, balik hok mengatok naik sesar, balik hok kena katok dekat kira nak balah, kira nak buat tugas ni, kita pergi pelawak, kita goyaklah kata Allah dia tu salah, dia tu nya nak bahas kambing masuk pagar ni kena atasmu, muka mulut berok lagu dia tak tahu lagu tu kan. Katalah gapo pun. Jadi dengan cara lagu tu boleh jadi orang yang kena katok ni kurang marah dia sikit, patut nak baik pun boleh baiklah. Ataupun apa saja pun masalah perang. Begitu juga masalah perang. Bila perang berlaku di antara Islam dengan orang kafir, belah mana nak suruh menang orang Islam dengan orang kafir lagu mana? Fikir tak jadi kalau tidak pelawak. Ketika tu boleh pelawak. Sebagaimana kisah masuk perang Hudaybiyah.
Perang Hudaybiyah ni walaupun tak jadi perang, tetapi kepungan telah dibuat oleh orang kafir daripada Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb terhadap kota Madinah. Yang orang itu lebih kurang 10,000 mari daripada Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirinya sudahlah bilangnya sikit, campur budak kecil, orang tinu, orang tua, orang muda, apa semua sekali, khabar yang lebih kurang 4,000 ke apa. Satu daripada usaha yang dibuat ialah seorang sahabat namanya Mas'ud bin Nu'aim. Mas'ud bin Nu'aim Mas'ud bin Nu'aim Al-Asadi ke apa namanya. Dia kebetulan Mas'ud bin Nu'aim ni, Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i. Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni baru masuk Islam. Tapi orang aku seorang ibu tak tahu aku ni Islam. Jadi lagu mana tak kalau aku pergi pelago sama dia. Pandai aku banyak aku pandai dari pelago ni pandai. Nabi kata buatlah apa saja, buat untuk nak menyelamatkan orang Islam. Maka dia pergi jumpa puak ni dia royak lah. Puak Yahudi ni ceritanya panjang. Puak Yahudi ni dia royak satu perkara, dan dia mari pula balik Abu Sufyan, dia royak satu perkara lain yang cara dia beroyak tu menyebabkan satu sama lain percaya tak percaya, satu sama lain benci membenci, musuh-musuh. Maka dia royak akhir sekali balah di antara Yahudi dengan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun lari balik, campur dengan angin putih beliung. Ya Allah Ta'ala waktu malam dia menyebabkan khemah apa semua sekali, lari balik habis lagi, menyebabkan tak jadi perang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Jadi Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i ini telah menyelamatkan nyawa orang Islam beribu-ribu hasil daripada pembohongan dia terhadap musuh. Nah, kata dia ketika tu fal-kidbu mubahun. Ketika tu kalau nak kacak pelawak pun boleh ni kadang-kadang sunat dan kadang-kadang wajib, terletaklah di atas keadaan kes tu sendiri. Kalau kes tu melibatkan harta benda orang, kes melibatkan nyawa orang, tak boleh selamat harta benda orang, dia tak selamat nyawa orang, darah orang, mereka kena pelawak lah. Kalau benda tu gitu-gitu yang maknanya tidak sampai wajib, boleh jadi sampai sunat dan boleh jadi mubah kalau biasa. Illa annahu yaqtasiru ala hadd ad-darurah li'alla tajawaza ila ma yastaghna anhu. Contohnya kata dia beringat sikit dengan sebab hukum pelawak ni asas silahnya haram dan halal ni kerana ada satu maslahat tertentu. Oleh yang demikian kalau kamu nak pelawak juga, pelawaklah sesikit yang boleh. Jangan benar pelawak juga begitu tak sih. Ni kata dia ni orang panggil menyalahgunakan kuasa. Orang panggil tak pandai menggunakan kelonggaran yang diberi oleh Allah Taala. Jadi bila kita nak pelawak juga, pelawaklah biar padai-padai sudahlah. Sekiranya setara ni pelawak ni siapa dah maksud? Boleh pelawaknya. Lebih pada tu bila pelawak tidak mustahak dah pelawak juga kata dia, itu artinya mulana hukum orang panggil menyalahgunakan kelonggaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi ma'na dalika waradat ahadits katsirah. Kata dia dalam tujuan ini banyak hadis-hadis. Bila kamu buka hadis, kamu akan dapati banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa pelawak ni ada masa-masanya boleh. Qala Sauban al-kidhbu kulluhu ithmun illa ma nafa'a bihi musliman aw dafa'a anhu dararan. Sauban radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi dan merupakan orang yang rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak salah hambanya dia ni asalnya orang panggil maula Rasulullah hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Sauban kata Nabi bersabda, al-kidhbu kulluhu ithmun. Pelawak ni semuanya dosa. Kecil besar, sebut kata pelawak, sebut kata bohong, memang berdosa. Illa ma nafa'a bihi musliman, kecuali pelawak dan pembohongan yang memberi manfaat pada orang Islam, atau dafa'an dararan, ataupun pelawak yang boleh menengkiskan kemudaratan. Sama ada pelawak kita tu boleh memberi manfaat dan gunanya kepada orang Islam, ataupun pelawak kita tu kemudaratan yang akan menipu dan apa selamat pun dikira boleh jugalah. Itu terserahlah pada kita dengan Tuhan kita lah. Orang panggil dianatan, terletaklah di atas dianah kita. Dianah makna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tak perlu pelawak kita pergi pelawak dah, ni tak boleh juga. Lebih-lebih lagi dalam kerja-kerja politik. Kerja-kerja politik ni kalau nak politik ni, politik bahasa kita orang berjuang Islam. Kita orang berjuang Islam ni memanglah berdepan dengan banyak bahaya.
bahaya daripada pihak lawan yang sekarang ni masih lagi gagah. Jika tu kadang-kadang orang tak tahan hati kan, pakai unduh petang lagi capur-capur dengan pelawak pula. Kadang-kadang sudah lah dia unduh, lepas dia lipat balik pula naik atas perjuangan dia asal. Ini bahaya. Akhir sekalinya perjuangan Islam tu tak apa orang panggil, tak mantap sampai ke bila masa. Acu-acu nak gagah ni kosek darah, rombok balik. Acu-acu nak kemas, rombok darah, apa ni kosek darah, rombok balik. Akhir sekali tak selesai sama-sama perjuangan. Sedangkan masalah Islam ni masalah wajib yang merupakan sasaran hidup kita manusia muslim, ialah menegakkan Islam secara syumul. Jadi depanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni duduk dalam bulan Muharram. Dan bulan Muharram ni bulan hijrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tegaknya dia hingga sampai terpaksa tinggal rumah tangga. Kata kau menyerah kalah, dak. Kata kau tunduk pada kandak musuh, dak. Tapi bila lagi tu pun dia tidaklah kata apa panggil landa tak tu kalu. Bila Nabi bertegas tidaklah makna ikut jumpa orang kafir tapak, jumpa orang kafir tendang, dak. Dia duduk. Orang tak kata, orang tak buat kanak ke dia. Cumanya orang uguk dia, orang uguk, orang buat perancangan gapo. Tapi seboleh-bolehnya dia mengelak diri daripada tunduk pada musuh, daripada menyerah pada musuh, daripada turut kepada musuh, dak. Tapi dengan sebab tak cakap nak buat habis ikhtiar dah, tinggal rumah lah kata keturut demo, dak. Tinggal bini lah kata keturut demo, dak. Tinggal harta benda, tinggal berapa, Allah pergi lah. Tapi kawan turut demo, dak. Demo buat apa ni, orang sapati ni buat kanak kawan lah. Tapi kata ke kawan turut demo, dak. Tu ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah daripada masuk musim hijrah gini kan. Siapa dia ingat banyak sejarah-sejarah Nabi dan sahabat Nabi kan, boleh royak, boleh cerita lah pada masyarakat di kampung, supaya masyarakat kampung faham belah mana cara Nabi berjuang dan belah mana kita lah ni berjuang. Habislah sekali. Kemudian bayanul hadari minal kidbi bil ma'arid. Qad nuqila 'anil salaf anna fil ma'arid manduhatan 'anil kidbi wa innama aradu idza ittara al insan ila al kidbi fa amma idza lam takun hajatun wa darurah fala yajuzu at-ta'arrud wala at-tasrih jami'an walakin at-ta'arrud ahwan. Baik, masuk bab lain pula, dan bab ni pun cerita pada kita lebih kurang tu juga. Masalahnya gini, pelawak haram, tapi kalau ada manfaat boleh. Ulama-ulama kita dengan sebab dia cermat dalam nak menggunakan akta lah kita panggil tu, akta kelonggaran pelawak, dia naik gung. Boleh dah kau setahun ni pelawak, kau tak boleh lagi kan, benda tak boleh lagi, aku pergi pelawak dah. Kadang-kadang kita kampung ni bila bunyi kata pelawak ni boleh tak, pelawak buku sikit, pelawak lalu. Itu kadang-kadang tak kena dengan tepat tu pergi pelawak dah. Tak ada lagi siapa waktu pelawak tu pergi pelawak dah. Jadi setengah-setengah ulamanya tak sih lagu tu. Pan buat lagu mana tak sih, nak pelawak takut, nak wayak betul takut juga. Pan buat lagu mana? Timbul ada satu cara sederhana, dia kira pertengahan sikit, dia panggil al-ma'arid. Al-ma'arid maknanya kita bercakap sini, bercakap yang nak kata pelawak pun tak, nak kata kecek betul pun tak. Jadi satu cakapan kita waktu bit mulut kitanya tujuan nak mengelak diri, dianya dia suka betul gitu sungguh. Hak lagu tu dia panggil ma'arid, hak orang panggil kecek, apa orang panggil kecek stilo sikit. Boleh ke tak boleh? Kata dia boleh juga, boleh, tetapi kena beringat supaya lebih kurang tu juga tadi jugalah. Itu mana kata dia telah dinakal, telah dinukil, telah dicerita daripada alim ulama salaf, daripada alim ulama peringkat dulu, anna fil ma'arid manduhatan 'anil kizbi, bahawanya cakapan apa kita panggil ma'arid. Sikit lagi dia misal gini, satu orangnya nama An-Nakhai. Ustaz Nakhai tak Nakhai. Nakhai ni dia ajar ke budak dia. Bila orang mari ramai berdoa umur dia tak dekat nak cara. Kadang-kadang kita orang ramai berdoa mari jenis tok bomo, kau jenis tok guru, kau jenis MB, kau mengurung demo juga. Kadang-kadang kita ambil tak teringat makan nasi tengah hari teh. Tak tahu apa letih, rupa tak ingat makan nasi. Kalau berdoa, banyak berdoa salah. Jadi ketika tu kadang-kadang kita naik mual juga banyak berdoa saya ni pun. Pada buat lagu mana? Nakhai ni ajak budak dia kata,
utluhu fil masjid wala taquli laisa huna kay la yakuna kizban. Dia kata kalau orang mari royak kat orang kata Tok Guru Nakhai tak ada rumah, dia duduk masjid. Maksud Nakhai ni bukan masjid tu, masjid rumah dia. Masjid ni mana tempat sujud. Sajada yasjudu, masdar dia masjid, ataupun isi makan dia masjid. Jadi masjid ni tempat sujud. Seperti Nabi sebut dalam hadis, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidah. Nabi kata, aku jadi Nabi ni ada keistimewaan Tuhan beri kat aku. Ada prioriti, ada keistimewaan Tuhan beri kat banyak. Wah ni mohala, boleh tiamu dengan tanah. Dan semua muka bumi semua muka bumi ni boleh dijadikan masjid belakang, mana boleh sujud. Mana bila kita duduk pada siapa tanya semaya nak balik semaya di rumah, tak ada dah. Kita boleh semaya atas batah, boleh semaya atas patah, boleh semaya atas kapal terbang, boleh semaya di mana-mana sekalipun. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada aku. Orang agama dulu tak boleh. Supaya Kristian. Orang Kristian dia tak menyembah, tak semayang mana. Kalau tak berjumpa gereja kan. Orang Buzar gitu juga. Dia tak menyembah mana Tuhan dia. Bila tak berjumpa dengan kuih dia kan. Jadi kita ni tak nanti ke jumpa masjid, tak nanti jumpa ke balai sah. Di mana saja kita ada, kita dibenar semayang. Itu dia. Hak bahasa nanti nak balik rumah dulu baru nak semayang ni. Bukan jenis tu, jenis Buzar ni. Jenis Kristian ni. Warna cepat-cepat ni balik semayang ni. Semayang baru semayang sini. Tak sedar. Tu tidak Islam, tu muka lain. Kalau tidak Buzar ke dia sah dan ditiru. Boleh jadi bawa jamin Hindu hari tu lagi mana. Jadi Nakhai ni bila dia ajar ke budak dia, kau nak cari ayah ke, cari tok guru, cari di masjid lah. Kawan tu pergi masjid ngoti lah. Bila tak ada balik lah ke rumah dia pun. Maksud Nakhai ni bukan masjid tu, masjid rumah dia sendiri. Kerana bila kita duduk di rumah, apa nama ni, Nabi pesan Ija'alu maknanya naklah kamu semayang gatek di rumah supaya rumahmu pun ada gear tempat buat ibadat. Apa nama ni, gitu dah maksud hadis ni. Maknanya janganlah kita ni tak semayang di rumah, semayang balasah, semayang surah, sekurang-kurang sangat semayang sunat di rumah, semayang tahajud, semayang kapit fardu, semayang buat duha ke semayang di rumah, supaya ada gear gatek rumah tu boleh kecak ibadat semayangmu. Jadi Nakhai ini maksudnya maksud rumah dia. Tapi dia sebut lagu tu dengan tujuan nak kata pelawak pun tak, nak kata semati pun tak. Hak lagu tu dia panggil ma'arif. Nak kata gapo terjemah Melayu ma'arif. nak buat nak gapo ma'arif. Tu ya, sebab dia cikgu ahli bahasa sini. Sindir kau gapo? Tidak sindir. Cakap cara musim pun. Simbolik. Apa? Simbolik. Simbolik kata cikgu ni simbolik. Kali dia cikgu kan. Simbolik kau ikutlah. Tak berapa tepat juga tu pun. Itu nak ayatnya. Kata dia wa inna ma aradu iza tarra al-insanu ila al-kidhbi. Kata dia maksudnya alim ulama kita beri peluang kepada orang menggunakan sistem ma'arib ini bila orang terpaksa pada bohong. Bila terpaksa pada bohong, kita duk sakit dan mari dan gotu berani, kita kayaklah perkara yang mati pun tak, pelawak pun tak. Hak lagu tu ma'arif. Jadi kita nak bohong bimbang takut dosa, tak bohong sakit doa kita, serabut doa kita. Fa amma idza lam takun hajatun wa daruratun fala yajuzu at-ta'rid wala at-tasrih jami'an walakin at-ta'rid ahwan. Tapi kata dia bila tidak terdapat sebagian keperluan, tak ada sebagian hajat, tidak mana pelawak kita tidak perlu. Kita tidak perlu pada pelawak. Kalau kecek benar pun serabut, pelawak pun tak perlu. Ketika itu fala yajuzu ta'rid, maka tidak boleh, tidak dibenarkan kita ta'rid, kita simbolik tadi. Wal tasrihu jami'an, dan juga bercakap benar pun tak harus. Kalau kita bercakap benar boleh jadi sakit kita kau berat lagi ke, ataupun kita kau penipala lagi ke. Jadi kalau kita nak pelawak pun tak benar, tak bagus juga. Nak kecek betul pun tak bagus juga. Ketika itu kata dia timbullah keperluan pada ta'rid. Wa misalu ta'rid ma ruya anna mutrafan dakhala ala Ziyad. Ini ada satu contoh. Ma ruya anna mutrafan dakhala ala Ziyad fastabta'ahu fata'allala bimaradin wa qala ma rafa'tu janbi min zufaratul amir. Satu orang nama Mutarrif atau Mutarraf. Mutarraf ni seorang yang selalunya berkunjung ke rumah Ziyad, ke pejabat Ziyad. Ziyad ni nama bagi seorang raja lah zaman hari tu.
Jadi dengan sebab mutarrah ni selalu sangat duk pergi buang dengan dia, duk pergi bui pandangan ke dia, duk pergi mesyuarat ke dia, satu kali je entah macam mana lama pergi, berkali seminggu tak pergi ataupun sebulan tak pergi. Maka bila-bila dia pergi, istabta'ahu, Ziyad kata, wah nu yang lama mari aku tak cakap cari ku anu. Maka dia bimbang takut Ziyad ni marah kan lewat pergi ke pejabat dia, fata'allala bimaradin, maka dia pun buat lelak sakit. Dia berdalih dengan sakit. Dia kata mana? Ma rafa'tu jambi mundu faraqtul amir. Ma rafa'tu jambi maknanya, kalau bermakna betul, saya tidak boleh hakak rusuk sejak saya balik daripada rumah tuanku hari itu. Sejak saya balik daripada pejabat, daripada istana tuanku hari itu gak, saya tak boleh hakak rusuk. Tak boleh akak rusuk mengikut hak dia sebut-sebut semua arti sakit. Sebab ketika tak bengah kepala yang baru Allah tak bengah kepala. Kalau sebut kata bengah kepala tu artinya bagi kita orang Melayu sakit demam, apa ni sakit teruk. Tak ada dia ni. Jadi dia ni kata saya tak akak. Saya tak pernah akak rusuk. Jadi tak pernah akak rusuk ni bila Ziyad dengar hidup suka sakit sungguh. Rupanya dia ni maksud tak akak rusuk ni maknanya memang saya tak raja akak rusuk saya sendiri. Saya bangun semua ni. Bangun. Jadi maksud dia gitu. Jadi tak pelawak juga hadiahnya. Nak kata tak pelawak, pelawak. Nak kata pelawak, tak pelawak. Hak lagu tu dia panggil ta'rif. Wa kana Mu'adz bin Jabal 'amilan li Umar radhiyallahu anhu. So satu contoh. Yang keduanya hak bahasa pelawak pun tak pelawak pun tak. Satu orang apa sahabat Nabi nama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni dilantik oleh Sayyidina Umar sebagai amil. Amil ni pahlala ni orang panggil amil juga. Majlis lantik amil ni asal. Amil ni satu perkataan tradisional yang digunakan oleh orang zaman Nabi hari itu untuk orang-orang yang dilantik oleh Rasulullah untuk memungut harta. Sama ada harta kerajaan, sama harta kerajaan ni zakat ke apa panggil ghanim apa ni usyur ke cukai lah kita panggil usyur, kharaj, fai, ghanimah apa semua sekali orang panggil amil. Seorang pegawai dilantik untuk memungut cukai dan memungut zakat. Jadi di antara orang yang dilantik oleh Sayyidina Umar ialah Mu'adz bin Jabal. Falamma raja'a, kawan ni pun bila dilantik pergi. Bila dia balik, qalat lahu imra'atu ma ji'ta bih mimma ya'ti bihi al-ummal ila ahlihim. Maka dia balik siapa aku mau bini tanya. Ada kata abang awak balik ke apa? Orang lain jadi amil kat awak balik kan nak bini. Buat ni balik tangan kosong ni. Jadi kawan ni pegawai besar jom kutik harta negeri, bila boleh dia pergi ke pejabat. Dia bila balik rumah tangan kosong. Ni dah pegawai. Jadi pegawai lo ni gaji pun boleh, rasuah pun ambil. Jadi ni dah benda yang para hadirin semua. Balik tu ada kakak baca cerita dalam sahabat ini. Amogin kalau rok utang ulu ni. Daripada pergi berjumpa dengan orang asli, lama dia muda pesung apa ni abang asli pesung nak jumpa, pergi pula cakap balok-balok curi demon. Jadi balok ni tengah 2 tahun paling cepat tengah 2 tahun, kalau tidak pun 2 tahun dah. Kosi sebuah bangunan kosi tu muat orang lebih kurang 60 dengan 70. Hari pegawai kita begitu, orang pekerja dia lebih kurang 60 orang. 60 orang pekerja balok, adik kakak boleh agak sendirilah. Nak kata banyak manunya balok dan besar manu suami. Nanu tak ada siapa dia cari. Tunggu 2 tahun curi balok. Orang curi selipar tu digegeh, pun dia ambil gegeh capak. Pak bala polis curi ayam, pak bala polis ni curi balok. Lori-lori kapur, tak ada siapa dia kata apa. Dia nak wayaknya keadaan pentadbiran negeri penuh jana koyok rabuk habis licin, padang lautan 600 juta. Itu dia duduk. Jadi nak kata tak ada siapa dia tahu. Orang yang berkenaan dengan balak tak tahu. Gawa kita tanya hok duduk nanok situ. Gaji ke kereta hijau mari di Lera Baija tu dah sebab jabat hutan lah. Ambus sebut juga. Malah sebut sana. Dia kata mari mari kecek balik. Kecek balik. Jadi hari ni tahu, orang dalam tahu apa ni benda ni berlaku. Dah tengah 2 tahun belum pada pilihan raya hari tu lagi lah.
Amo sebut sengelan sebut pilihan raya takut dia kata kawan amo boleh. Nak sebut tadi. Allah, tak reti takut, tak reti gerung kau neraka ni. Jadi kawan ni jadi amal kerja dia juk pungut harta zakat, harta kharaj, harta usyur, harta khumus. Pada-pada kan belah-belah juga boleh bawa balik bini. Tiga-tiga balik kosong. Siapa dia ni? Muaz bin Jabal. Dan Muaz bin Jabal ni zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lantik dia menjadi gani juga, menjadi amil. Waqala kana indi darib. Dia jawab dia ni, aku tidak jom mengut duit, aku tak mandu ya. Darib ni istilahnya. Kana indi darib. Dia kata aku nak ambil tak boleh kelik. Kerana ada seumur Tok Mandu duduk sekali dengan aku. Tok Mandu duduk sekali dengan aku, dia ada seumur. Jadi mana aku pergi pun Tok Mandu ada. Jadi nak ambil nak pelik lah. Aku mana ni marah dia kata dia. Qalat kunta amina inda Rasulullah wa Abi Bakar faba'asa ma'ak Umar ma'aka baritan. Kata dia macam mana Tok Mandu duduk turutmu seumur, katanya bini. Sedangkan di zaman Nabi ada itu Nabi latihmu jadi amin. Amin ni kalau Allah ni apa pegawai keuangan lah. Kita nak lantik orang jadi pegawai keuangan, jadi setiausaha ni, takkan nak lantik orang tak berjuru, tentu lantik orang berjuru. Nabi sendiri apa ni iktiraf mengaku mu ni berjuru. Sebab tu dia lantik mu zaman Nabi itu, Nabi lantik mu jadi pegawai dia. Pegawai jaga harta. Mari sina Abu Bakar gitu juga. Sina Abu Bakar dia sambung tauliah supaya mu juga jadi setiausaha dia. Tentulah Nabi mengaku mu ni berjuru, Sina Abu Bakar berjuru. Tiba-tiba mari Sina Umar dilantik mu jadi pegawai apa ni, jadi juru pungut harta, letak apa ni iring sekali dengan Tok Mandu. Payah aku nak faham dia. Katanya bini dia. Wa qamat bidzalika baina nisa'iha wa syakat Umar. Lalu bini hok ni hok balah dengan Mu'an ni diraya habis ke bini-bini lain. Dia ni bini banyak, kata lapak. Jadi bini ni hok mula-mula balah ni diraya habis. Belah mana ya abang kita ni. Zaman hari tu berjuru sangat zaman Nabi, zaman Abu Bakar. Lepas tu zaman Umar bila dilantik jadi amir tu, nak kau Umar tak percaya dia tu pun kira orang SB sampai tu pun semua. Diraya. Akhir sekali bini tu pun marah, bini yang marah tu lelaki seorang. Bini pakat marah habis. Baik. Sabar. Wastakat Umar. Akhir sekali pergi jumpa Sina Umar. Pergi jumpa Sina Umar raya. Wah, no Umar lantik tu lelaki aku zaman Nabi. Apa ni, Nabi lantik tu lelaki aku jadi juru pungut harta. Dia tak ada buat apa. Mari Sina Abu Bakar sambung lagi tahu dia. Bila siapa time ni lantik KSB tu pungut sama. Tu lelaki aku ni guna. Umar tak tahu paleka. Sina Umarnya lantik dia, lantik Mu'an ni serupa dengan Sina Abu Bakar lantik, serupa dengan Nabi lantik. Tak ada benda pelik lah. Faba'asa apa nama ni, falamma balahu dhalika, bila cerita ni siapa Sina Umar, da'a Mu'adzan. Umar panggil Mu'adz, akak telefon dia panggil Mu'adz. Wa qala ba'astu ma'aka barikan. Dia kata bini mu royak kat aku, bawa aku kirim SB tu punggungmu semua. Mati kan? Jawabnya Mu'adz, kata dia ma ajidu ma'taziru bi ilaiha illa dzalika. Kata dia aku tak ada orang nak cari hello. Nak royak tu ke bini aku tu kacau balik tu jelah. Boleh jadi dia ni buat balik piti tapi buat pergi bini lain. Boleh jadi gitu gamanya. Ma ajidu ma'taziru bi ilaiha illa dzalika. Aku tak jumpa cari satu perkataan yang boleh aku uzurkan diri kacau balik tu jelah. Jadi maksud dia ni apa dia? Maksud Tok Mandu ni Tuhan. Gitu duduk, bukan Tok Mandu mati. Mana aku buat kerja nak ambil duit lebih kali. Kerana ada Tok Mandu semua. Kat bini dia suka Tok Mandu tu, Tok Mandu Umar lantik orang lain pula SB. Dia ni maksud Tok Mandu ni Tuhan. Jadi bila Tuhan aku pergi situ sini pun Tuhan ada semua, aku nak ambil duit lebih lagi. Aku ambil padang gaji aku. Padang gaji aku ya lah, nak ambil tak boleh. Nak ambil lebih guna. Moga Tuhan duk tengok aku semua. Jadi kawan ni maksudnya Tuhan. Kawan tu duk Tok Mandu mati. Dia menyebabkan dia naik marah pak Umar pun kena marah. Jadi fadhahika Umar dia dengar gitu suka bagaimana lakon untuk lelaki ni terpaksa pelawak depan bini. Wa atahu syai'an. Bila Sina Umar orang dia begitu sekali begitu sekali gap kita panggil tegas ni pun terketawa juga dengan lakon untuk lelaki ni.
Sina Umar beri piti lain. Kau tu lelaki suruh beri tu bini. Faqala ardiha bi. Sina Umar kata, baliklah. Buat balik ni ke binimu. Dan berilah ke dia supaya dia senyum padamu. Makna qawli daritan raqiban. Wa rabi Allah Ta'ala. Maksud dengan barik. Barik asal mana tekan-tekan. Kerana Tok Mandu duduk tekan orang. SB pun duduk tekan orang. Maksud tekan-tekan sini bukan Tok Mandu tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kawan tu yang tak faham. Cerita lagu ni banyak. Orang-orang belajar bahasa Arab, Al-Adabul Arabi banyak. Satu orang untuk guru, dia ada jariah. Zaman hari itu jariah ni ada. Jariah ni makna perempuan tawan yang perang, perempuan kafir tawan yang perang. Dan bila kita dibenar, pera dia sebagai hamba abdi rumah kita, dan kita dibenar bersetubuh. Walaupun anak kita tu panggil apa ni, muk dia tu tak jadi tu juga. Jadi bini duduk cemburu sama. Takut-takut tok lelaki tidur sekali. Entah macam mana lepas mata bini, tubuh dua tu. Parah pun bini. Bini kata, lagu mana? Janji lagu mana? Dia kata, dah aku tak setubuh. Kalau mu tak setubuh mati, cuba baca Quran. Kan orang berjun tak baca Quran. Orang berjun tak boleh baca Quran. Dia pun baca syair. Syair Arab. Dia tidak Quran. Tapi ni sebab bini tu jahil, tak tahu mana syair, mana Quran. Baca pura-pura. Katanya bini, kalau kita mata aku ya pelawak tak ada. Dia bini pun tak lawan. Aku tengok betul benar dia musuh bini. Mata aku pelawak kat aku mengaku mata aku pelawak. Jadi ada masa-masa bini dengan wajah ini bagus. Lah ni budak-budak ngaji sekolah Arab berlaku. Dia kata tu syair. Jadi susah kita. Ayuh kan. Salah hambanya apa nama ni, orang yang terkenal juga lah nama tak ingat. Tapi kalau kita baca dalam Al-Adabul Arabi banyaklah cerita-cerita lucu banyak. Bayaklah aku tu malam ni kan dengar watin tak percaya habis tu lagi. Kau dah nak bini royak ke watin, jangan buat senyap jangan royak. Kita buat jatah kan. Nama lagi jatah. Apa pasal buat main susuk-susuk ni budak kecil. وكان النخعي هذا dia sebut tadi. وكان النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار. وكان النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه. An-Nakhai kata dia bila orang nak jumpa dengan dia, dan kebetulan orang nak jumpa dengan dia tu dia tak suka nak jumpa dengan dia balik. Satu orang mari kumuh, kita tak sih jumpa dengan orang lagu tu. Pano bawa ke apa. Jadi buat lagu mana dia mari kumuh. Kita tak sih jumpa dengan dia. Qala al-jariyati, dia kata pada budak dia, budak kecil, quli lahu utubhu fil masjid wala taquli laysa hahuna kay la yakuna kirban. Kata dia ajar budak kecil, dia kata kira ya kau kata tu kata Nakhai tak ada rumah, dia duduk di masjid. Nakhai duduk di masjid, oyak gitu. Dan jangan kata dia tak ada sini. Dan dia kata Nakhai tak ada rumah. Dia kata begitu. Kata kan, kata dia duduk di masjid. Kalau kata duduk di masjid, aku tidak pelawak. Walaupun aku tak pergi balesah. Moga rumah aku ni pun ada juga tikah mayat, tak aku mayat. Kerana tak mayat di rumah. Orang panggil masjid, demi orang panggil masjid. Tapi kalau mu kata tak ada di rumah, kamu pelawak. Kerana aku ada di rumah. Tengok cara menggunakan bahasa tu kan. Menggunakan bahasa. Wala taquli laisa hahuna. Mu jangan kata bahawa Nakhai tak ada di rumah. Mu kata duduk di masjid. Walau ya aku ni duduk di tikah mayat, tak ada apa-apa. Kailah yakuna kidban, supaya cakapanmu tidak berupa bohong. Wa mimma tubahu bihi al-ma'arid qasdu tatyib qalbi al-ghairi bil mizah ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannata ajuzun. Habis dia kata dia setengah daripada perkara yang membolehkan kita menggunakan cakapan simbolik ataupun sindir-sindir tadi ialah tujuannya nak tatyib, nak menyegarkan hati orang lain. Mana satu daripada perkara yang kita sebagai orang Islam diminta buat oleh agama kita ialah kita menyegarkan hati orang. Bila kita berjumpa dengan kawan, kita diminta buat sesuatu yang boleh menyebabkan hati dia seronok, gembira, segar hati. Ikutlah apa saja pun. Contoh kata dia sebagaimana hak sebut hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhul jannata ajuz. Orang tua tak boleh masuk syurga. Ada hari itu sekali kita baca hari itu kan. Nabi sebut orang tua tak masuk syurga. Orang tina tua tak boleh masuk syurga. Jadi benda ni menyebabkan orang tina teriak.
ngisok teriak Allah lah nasib aku nak buat lah kalau mati muda boleh masuk syurga, tapi dah mati tua-tua kita tak mati lagi ni kita tak keluar masuk syurga, teriak dia pun agak pengok-kelik. Nabi panggil, Nabi kata gini makcik, bila makcik masuk syurga esok Allah Ta'ala belum pada masuk syurga tu Allah Ta'ala tepah lain, makna modify apa ni beki semula tubuh makcik ni yang menyebabkan jadi makcik ni muda semula. Ayat dia baca dia faja'alnahu abkaran uruban atraban li ashabil yamin. Semua orang tino hak masuk syurga di akhirat kelak walau tua belah mana di muka dunia ni, akhirat kelak akan ditukar menjadi darah dan abkaran uruban. Uruban maknanya bahasa orang tino ia sungguh-sungguh sayang dia cinta kepada apa namanya suami dia. Atraban, atrab maknanya padan dengan saya. Kita umur 30, isteri kita umur berapa? Maknanya nak umur 25 ke 20 ke. Jadi tiap-tiap isteri di akhirat kelak walau belah mentua sekalipun dibalik jadi muda semula dan sahih dia dengan kita makna sama senak molek. Tu akhirat kelak. Jadi menyebabkan hak tak diteriak molek-molek tak jadi teriak suka nak pula. Ni semua ni benda boleh menyegarkan hati. Kita panggil selera lah, backup. Baik. ومما يتسامح به ما جرت به العادة في المبالغة كقوله قلت لك كذا 100 مرة فإنه لا يريد به تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة إلا أنه إذا لم يكن قال ذلك إلا مرة واحدة كان كاذبا. Kata dia begitu juga di antara perkara yang pada lahirnya bohong tetapi dibenarkan. Apa dia benar? Iaitu sudah menjadi kebiasaan orang bila dia nak bercakap tu lebih sikit, dia kata qultu laka kadza 100 marrah. Aku ni kata kamu 100 kali dah. Mana kadang-kadang kita berjual, orang mari tawar. Dia tanya berapa harga wadoyan ni? 5 riyal. Dia raih dia pergi mari pula. Berapa makcik dia ni? 5 riyal. Dia bahasa mahal dia pergi pula, mari pula, tanya lagi. Allah, 100 kali dah meroyak. 5 riyal. Padahal tidak 100, 2 kali je. Tapi nak royak. Apa duk tanya saja, tawar pun duk nak beli taksi. Nak tawar-tawar lah. Jadi kadang-kadang tubik di mulut kita nak 10 kali, 50 kali dah royak ni. 5 riyal, tanya juga. Jadi benda lagu ni dengan tujuan nak mubalarah, dengan tujuan nak mengukuh kecakapan kita, rega kita 5 riyal tu kita boleh kata Allah hamba kata beratus kali dia kata. Jadi beratus kali wan baru 2 kali baru 3 kali baru kata dia hak lagu tu tak apa. Tapi syaratnya jangan start tu beratus kali lalu tu. Berapa makcik dia ni baru tanya ni Allah 100 kali dia duk royak tu dah. Tu tadi jadi harus pelawak lah kan. Tapi kalau lebih pada 2 kali, lebih pada sekali, tak apa. Itu mana kata dia fa innahu la yuridu bi tafhim al marrat bi adadiha. Kerananya kata dia bukan bertujuan nak memberi faham berkali-kali dengan bilangnya. Kita kata ada berapa kali dia duk royak, bukan maksud 100 mati. Semuanya bal takut tafhimul mubalaghah. Semuanya nak tunjuk pada orang depan kita tu mukhatab tu bahawa kawan ni bersungguh. Kawan dan kawan kata 5 riyal tak 5 riyal lah. Kata dia duduk. Supaya ni masalah bila timbul masalah Isra Mi'raj, kita akan jumpa hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa di antara selapis langit dengan langit lain tu jauhnya perjalanannya 500 tahun. 500 tahun jalan. Jadi dalam ahli-ahli tafsir, ahli-ahli hadisnya khilaf. 500 tahun ni 500 tahun semua tiga. Kau nak tunjuk banyak je, nak tunjuk. Mana kalau berjalan agak beratus tahun mana. Jadi alim ulama kita buat kaedah bahawa bila disebut masalah bilangan, maka tidak dimaksud bilangan semua tiga. Bukan maksudnya al-kasrah wal ghalabah. Maksud nak banyak. Maknanya selapis-lapis langit ni bukan kira batu, 10 batu, 50 batu dok. Kalau berjalan kat 500 tahun dia, 500 tahun jalan barulah sampai ke langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Supaya Al-Quran sebut in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Muhammad puak-puak munafik ni apa ni? Wala tusalli alaihim apa ni? Wala tusalli alaihim ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
Pas hujung tu intastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Bila puak munafik ni mati, mu jangan pergi sembahyang dan mu jangan minta doa pun supaya Tuhan ampun dosa dia. Kerananya kalau mu minta ampun ke Tuhan 70 kali sekalipun, aku tidak akan ampun. Jadi 70 kali ni maksud 70 kali ngoti ke? Malah kalau minta ampun 70 kali Tuhan tak terima, tapi kalau 71 terima pula. Gitu kan maksudnya? Ulama kita jawab gitulah, kata setengah 70 kali Tuhan tak terima, tapi kalau 71 terima. Setengah ulama kata dah al-adadu la yuhsa. Kalau sebut kata bilangnya bukan bertujuan nak banci tak. Bukan tujuan nak banyak. Mana kalau mu istighfar pada orang lagu ni 45 60 beratus kali pun aku tidak akan maaf dosa dia. Itu dosa orang munafik, bukan dosa orang kafir lagi. Orang munafik pun Tuhan marah dah. Nabi tak boleh Nabi pergi sembahyang. Dengan sebab kita tak tahu mana munafik, mana kafir, apa kagri belaka. Wa amma ma yu'tadu tasahulu bi fil kidbi fi misli an yuqala kul at'am fa yaqul la ashtahi fadhalika manhiyun anhu wa haram. Kata dia ada pun masalah bohong secara mudah. Kadang-kadang ada masa kita hidup ni kita cakap bohong, tapi mudah doa tubik mulut bohong. Misalnya kata dia kalau satu orang jemput makan, kulit ta'am, kul akala yakulu kulit ta'am, salah makan, fa yaqul la ashtahi. Satu orang misalnya kita jalan-jalan, masuk kedai kopi lah. Kita masuk kedai kopi tu dah tubun apa tekak dahaga, perut lapar. Kebetulan sehari kita duduk tengah makan dah, makan mi ke makan nasi. Dia kata salah makan. Dia kata tak apalah, tak buat senang. Ya kita ketok lapar kan. Hak lagu ni apa? Kita riai dah pelawak. Hak lagu ni kata dia fadzalika manhiyun anhu. Hak lagu ni memang dilarang. Memang tak boleh. Tak boleh kata amo tidak balak, amo tidak nak, amo tidak lapar. Oh ya tu kata apalah sekejap lagi amo tunggu. Tak apa. Tak apalah, amo akan minta amo pesan makan. Imlak kau amo tak ada selera nak makan, terang-terang bohong, itu fadzalika manhiyun anhu. Maka itu memang dilarang, wa huwa haram, dan itu haram. Cakaplah, wayaklah dia satu cakapan yang jelaskan kita tak boleh makan ni kan, nak balik makan rumah ke ataupun tak apalah ke puan siap dah rumah ke ataupun tak apa makan sekali dengan muk rumah lagi amun tak balik makan, dia tak makan, wayak tu kita apa. Wa misu zalika an yaqula ya'lamu Allah fi ma la ya'lam. Begitu jugalah cakapan-cakapan lain yang kita sebut benda yang terang-terang kita tahu dah salah, pelawak, tak kita pergi sebut cara tak pelawak, tu pun jahat, haram juga. Manik, walaupun pelawak ni ada masa-masa yang boleh kita pelawak, tapi kena beringat benar, jangan jadi kita guna peruntukan tu. Bimbang takut bila kita berbohong atas dasar apa ni tak apa, atas dasar boleh, tiba-tibanya kita pergi berbohong di tempat yang memang tak boleh lagi kita nak berbohong. Wa amma al-kidbu fi hikayatil manam fal ismu fihi azim. So akhir sekali kata dia ada pun bohong dalam mimpi. Kita tak mimpi, tapi kita kata kawan mimpi gini. Ni dah sob-sob dah. Mimpi ni memanglah dalam agama kita dia buat kelah. Ada mimpi hak semati, mimpi baik. Ada mimpi yang orang Melayu panggil apa, orang panggil ngaruk. Allah ngaruk tidur malam. Dan ada mimpi hak tidak ngaruk tapi bohong. Mana mimpi benda bukan lah. Jadi mimpi dalam agama kita diakui benda ni wujud. Bahkan Nabi kata ar-ru'ya salihatu juz'un minan nubuwah. Mimpi yang soleh ini sebahagian daripada kenabian. Maknanya jamin hari tu untuk tahu benda gaib ni, kalau aku ni ada, Nabi kata Jibril beritahu pada aku, maka aku tahu barang-barang yang orang tak tahu. Tapi bila aku mati, ada kesaluran untuk tahu barang gaib ni hilang langsung. Nabi kata tak, walaupun aku ni mati dah, Jibril tak mari dah buayak pada manusia, tapi saluran untuk mengetahui barang gaib masih lagi wujud melalui mimpi. Jadi mimpi ini satu daripada cara Allah Ta'ala buayak pada kita benda yang akan berlaku. Sama ada dia buayak secara langsung, satu orang mai royak dalam mimpi orang gini dan kita bangun pagi esok tu mati lagu tu, ataupun dia royak secara takbir. Sebab kita kalau lama duduk di luar negeri, kalau mimpi tengok ikan juga sah dah, 2 hari lagi 3 hari lagi pitih lah, hari nak sapa dah.
Ada kalau sebut kata ikan, mimpi ikan boleh fitih lah sama-sama. Pak lelah ni kalau mimpi ikan ada lah tu orang nak buat fitih. Kamu bayar hutang macam-macam pasal. Alhamdulillah lah. Jadi tiba-tiba kita tak mimpi apa sekarang. Bila-bila tak mimpi pun nak wayak kita kata mimpi sebab lain. Mimpi boleh ikan. Nak suruh nak otak saya ya, nak suruh kita nak buta fitih orang. Memang takut orang tak percaya kita kalau mimpi dah tengok ikan dah malah. Buat fitih kawan buta lah kawan. Tu apa dosa besar kata dia kita. Dosa besar. So yang keduanya bersertai mimpi. Setengah-setengah orang tu bahasa suka sangat bergantung dengan mimpi. Jangan. Ada orang mari dekat nak pilihan raya gitu. Kita duduk tengah mimpi. Dia mereka ada kata, Tok Guru memimpi ustaz duduk dah salah. Amal kata kisah dia. Rakyat kata Quran hadis cukup dia tak payah mimpi dah Tok Guru. Allah doa. Jadi mimpi ni satu hujah bagi dia. Tak Tok Guru dia pasti kafir pun tak tahu main rakyat kat aku mimpi. Rakyat kisah Tok Guru dia mau kata Islam ni cukup dengan Quran hadis. Tak payah Tok Guru dia memimpi. Rakyat kisah dia. Allah doa. Tak mari-mari pas lalu. Ajar je. Dia rakyat Tok Guru dia mimpi. Ustaz ni duduk kat salah. Kita habis kan. Dengan hadis dengan Quran dengan istikharah dengan apa riwayat tu dia mimpi sana. Wa fil hadis inna min a'zamil firyati an yad'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yara 'aynayhi fil manam ma lam yara aw yaqulu ala ma lam aqul aw yaqulu alayya ma lam aqul aw yaqulu alayya ma lam aqul. Tu kata hadis ada Nabi ada bersabda dalam hadis kata dia di antara dosa besar ialah satu orang ngaku jadi pok pada orang yang tidak pok dia. Dosa besar. Kita ngaku ayah hamba ni. Sedangkan ayah kita ni orang lain. Kita ngaku ni ayah hamba. Ni dosa besar. Jadi sebagaimana kita ngaku bahawa orang ni ayah saya sedangkan ayah kita sedangkan dia ni tidak ayah kita ni orang lain. Dosa. Begitu juga seorang bapak, satu orang dia mengaku pada seorang budak bahawa ni anak hamba pun dosa besar juga. Sebab tu bila kita pergi anak orang, jangan buat bank kita. Salah dari segi agama salah. Jangan buat bank kita. Bila buat bank kita, artinya kita mengaku budak ni anak. Anak-anak ni kita kahwin dengan mak dia baru panggil anak. Lah aku mak dia tahu dua anak kahwin pun dek pakai tengah aku anak lagu mana. Situ salah dia. Kerana agama ni 5 perkara yang wajib kita jaga. Dia panggil al-kuliyatul khamsah. Kuliah 5. Agama, ad-din, wal mal, wal nasab, wal aql, wal syaraf. Agama, harta, akalan, titik baris dan air muka, maruah panggil air muka. 5 perkara ni wajib jaga. Kalau atas dunia tak ada undang-undang, kerajaan tak buat undang-undang mengenai 5 perkara ni pun wajib juga kita jaga berdasar pada hukum Islam ada dah. Agama wajib jaga. Sebab itulah kalau orang murtad boleh dibunuh. Kalau orang curi boleh diikat tangan. Kerana harta ni wajib dijaga. Kalau orang berzina wajib dia apa? Direjam ataupun disebat. Kerana bila zina arti mencabul titik baris. Kalau orang minum arak wajib dihukum, ada hukum tetap dah. Kenapa? Kerana dia bila minum arak merosakkan akal fikiran dia. Dan kalau kita tuduh satu orang berzina, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajiduhum samadina jaldah. Pada orang yang tuduh orang berzina, maka arti kita mencabul kehormatan muka dia, malu dia berzina gitu gini, maka hukumnya paksa tekan dia waktu beri saksi 4 orang. Yang mengkata dia ni berzina ni, siapa dia jadi saksi? 4 orang saksi. Kalau mu tak boleh waktu beri 4 orang saksi, sebab belakang dia lah 80 batang. Ajar sangat mulut nak tuduh orang itu kali. Jadi di 5 perkara ni. Jadi ni sebab itulah tak boleh kita mengaku satu orang ni anak kita, sedangkan budak ni bukan anak kita. Ataupun seorang budak mengaku bahawa dia ni ayah saya. Pun dosa juga. Kerana nak jaga kehormatan titik baris. Lain pada tu pula bila kita pergi buat bank kita, maka terlibat dengan pesaka. Bila kita mati, dia berhak terima saka. Sedangkan satu sen merah pun tak boleh saka pada orang yang tidak waris. Ya budak ni waris berapa dia cuma anak akak ya, mana boleh terima saka? Tak boleh. Itu masalah wali, masalah nikah, banyaklah kau terlibat. Masalah air sembahyang, tepuh air sembahyang batal kau tak batal. Memanglah batal air sembahyang. Walaupun kita panggil dia tu anak kita, anak akak ni batal air sembahyang, bukan anak kita, anak orang betul benar. Harta tidak boleh nak bagi ke dia. Kalau kita nak betul benar masa kita hidup tak apa, tapi bila mati nak jadi kesaka memang tak boleh.
Betul masalah wali nikah. Kita nak jadi wali bagi dia, tak boleh. Kerana bukan kita wali dia, orang lain wali dia, pak dia bukan. Panggil lah. Nak panggil ayah akak, nak panggil ayah tak apa. Ayah tak ada apa nak panggil itu. Tapi biar masyarakat tahu bahawa dia ni anak akak. Biar orang pun tahu, bin dah dekat kenalan pun jangan berbering kita. Sudah habis cerita lah. Kalau dia nak panggil ayah, nak panggil pokcik, nak panggil itu, bahasa tak ada masalah. Kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak ada lagi dia. Au yara ainahi fil manami ma lam yara. Begitu ada sahih juga dia pergi royak kat orang dia mimpi. Sedangkan dia tak mimpi apa pun. Dua dah sahih. Au yaqulu alayya ma lam aqul. Ataupun dia berkata aku kata sekali. Maknanya dia kata hadis lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam gini. Sedangkan aku tak kata apa pun. Iya waktu dia sabda Nabi nya artinya hok aku kata baru boleh buat sabda Nabi. Tiba-tibanya aku tak kata pun kalau tu tiba-tiba dia kata sabda Nabi. Itu pun dosa besar. Allah panggil hadis maudhu' ni. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.